Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk kita kali ini ialah jangan terpengaruh. Hari ini kita akan belajar untuk menilai pengaruh rakan dan media dalam pengambilan makanan serta minuman. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 100. Rajah menunjukkan ada perbualan di antara Daniel, Mahendran dan Cheong. Mereka berbual tentang makanan. Baik, mari kita baca apakah dia perbualan di antara mereka. Ji Kyong, ada mi segera baharu yang diiklankan di televisyen. Nampak sedap. Betulkah Daniel? Mari kita cuba makan. Nanti, kita jangan mudah terpengaruh dengan iklan. Makanan itu tidak semestinya berkhasiat. Jadi berdasarkan perbualan ini, kita dapat lihat ada orang yang mengajak dan ada orang yang menghalang. Kenapa dia halang daripada melakukan perbuatan tersebut? Kerana dia tak nak kawan dia terpengaruh dengan iklan. Kerana makanan yang ditayangkan ni kadang-kadang nampak sedap. Kita tengok pelbagai jenis makanan yang ada di televisyen. Semuanya dinampakkan sedap supaya kita nak beli. Tapi kita kena fikir, kita kena nilai sama ada makanan tersebut berkhasiat ataupun tidak untuk badan kita. Baik, mari kita teruskan. Saya tunjukkan di sini piramid makanan 2020. Jadi ini adalah panduan pengambilan makanan harian kita. Setiap hari kita boleh ambil makanan dengan kuantiti yang telah ditetapkan. Ini adalah kuantiti yang sesuai dan kuantiti yang sihat untuk badan kita. Kita tengok di sini. Yang pertama dia sertakan di sini, kita kena minum banyak air kosong ataupun air mineral. 6 sehingga 8 gelas sehari. Setiap hari kena minum. Contohnya pagi minum 2, tengah hari minum 2, petang minum 2, malam minum 2. Cukuplah 8. Baik, yang seterusnya. Anda lihat kenapa di bahagian bawah ni banyak, kemudian makin kecil dan semakin kecil. Baik. Yang bahagian bawah ni adalah makanan yang kita kena ambil paling banyak. Kemudian yang atasnya ambil banyak. Yang ketiga, ambil sedikit. Dan yang terakhir, ambil paling sedikit. Jadi apa yang kita kena ambil paling banyak? Iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian kita kena ambil dalam kuantiti yang banyak, ialah nasi, bijirin ataupun ubi-ubian. Nasi, roti, ubi, kentang. Itu kita boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Dan yang atas ni kuantiti yang sedikit, iaitu hidangan susu ataupun produk tenusu seperti air susu, keju. Kita boleh ambil dalam kuantiti yang sedikit. Dan begitu juga dengan daging seperti ikan, ayam, daging ataupun telur. Ini boleh ambil dalam kuantiti yang sedikit. Yang terakhir kita kena ambil yang paling sedikit, iaitu makanan yang mengandungi lemak, minyak, gula dan garam. Jadi kita kena ambil kuantiti yang paling sedikit. Kita tengok gambar makanan ini. Ini adalah contoh makanan yang berkhasiat dan ini makanan yang tidak berkhasiat. Kenapa? Kita tengok dalam hidangan yang pertama. Kita tengok sayur dan buahnya melebihi kuantiti daging dan juga nasi. Kita tengok ni, buah lebih banyak daripada nasi dan juga daging ataupun ikan. Manakala yang tidak berkhasiat pula, kita tengok ada tak sayur dan buah dalam ni? Tak ada. Hampir tak ada. Mungkin ada tapi sangat sedikit. Tapi apa yang banyak dekat sini? Ada gula, kan? Ada minyak. Ini adalah contoh makanan yang tidak berkhasiat. Sebab kita tengok yang ni dia banyak sayur dan buah. Kemudian daging dan lemak dia paling sedikit. Tetapi makanan yang tidak berkhasiat
lemaknya banyak, iaitu makanan yang ada lemak, minyak, ada gula dan garam yang tinggi. Kemudian dagingnya sedikit dan sayur ataupun buahnya sangat sedikit. Ini adalah makanan yang tidak berkhasiat. Jadi mungkin ada di antara anda yang tertanya-tanya, boleh ke saya nak makan makanan ini? Okey, jawapannya, kita tengok semula piramid makanan ni. Okey, kita boleh tak makan makanan yang berlemak, minyak dan gula? Ada tak? Ada. Boleh. Tapi dalam kuantiti yang sangat sedikit. Bukan tak boleh makan langsung. Kita boleh makan sedikit sahaja. Berbanding kita makan buah, sayur ataupun ubi-ubian. Itu kita boleh makan dalam kuantiti yang banyak. Okay, jadi berdasarkan gambar dua orang ni, ini adalah hasil ataupun kesan daripada pengambilan makanannya berdasarkan jenis makanan yang diambil. Jadi kita tengok orang yang sihat macam mana. Apa yang dia makan? Dia makan banyak sayuran dan buah-buahan dan sangat sedikit makan berlemak. Berbanding dengan orang yang kurang sihat, makan yang tidak berkhasiat, dia makan makanan yang berlemak, bergula, bergaram, melebihi sayur dan buah. Jadi sebab itulah badannya semakin membesar. Jadi, mana satu pilihan anda? Anda nak makanan yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat? Itu semua atas pilihan anda. Okey, baiklah. Jadi, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.